Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kena sambil-sambil je. Baik. Ada bagi kursi pula kan. Baik. Alhamdulillah, pertama kali kami bagi pihak Finlandia mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Kami merasa sangat bahagia kami disertai pada hari ini bersama dengan Tuan Nadir daripada bumi Gaza, Tuan Musa daripada Cinta Gaza, Cinta Syria Malaysia, dan tak lupa juga kepada bersama kita hari ini adalah Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Dan kami merasakan bahawa ini merupakan hari yang sangat bahagia untuk kami. Dan saya minta mohon maaf sebentar, boleh saya dapatkan phone saya sana. Dia bila live habis berterabur semua. Okey, baik. Baik. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir, especially yang hadir online. Dan kami sistem terpaksa kita divertkan kepada YouTube kerana sistem tidak dapat menampung jumlah kehadiran yang ramai. Alhamdulillah, so ramai yang ada dekat YouTube dah mula masuk balik ke YouTube. Ya, selama ni banyak yang live daripada platform. Alhamdulillah. Jadi untuk kita memulakan sesi pada pagi ini, saya ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra untuk beri sedikit ataupun memberi sedikit penerangan kepada kami, kepada penonton-penonton semua. Bila mana kita membuat satu perkara, pasti kita ada dorongan. Ya. Kita tahu bahawa Murtada Dakwah Center adalah salah satu pusat dakwah yang menjalankan ataupun yang diterajui oleh anak muda dan menjalankan kerja-kerja dakwah ni tanpa limit. Saya rasa kalau langit itu menjadi limit, maka langit itu pun ditembus. Jadi kami ingin tanya satu soalan kepada Ustaz Yaakob Yusra. Apakah dorongan Murtada Dakwah Center ini bergerak sebagai anak muda? Apakah dorongan antum? Mungkin ada starting point. Mungkin ada perkara yang menyebabkan Ustaz mewakafkan diri untuk kerja-kerja dakwah ini. Tafadhal Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang saya hormati kanda saya Cik Khalid Al-Walid, yang saya hormati dan kasih juga dua rakan panel yang subhanallah, mereka adalah pada saya senior ataupun idola yang menjadi tulang belakang kepada pergerakan NGO di Malaysia yang subhanallah mereka dah lama. Dan banyak yang saya belajar dengan diorang tadi sebelum kita memulakan program pun, banyak perkongsian-perkongsian yang mereka kongsikan yang sepatutnya seluruh rakyat Malaysia khususnya secara am, secara semualah yang mengaku sebagai sesama Islam patut untuk mengenal apa perjuangan yang dua orang sahabat saya yang kita bawakan khas, seorang daripada Gaza, Nadir An-Nuri, dan juga sahabat saya Musa Nuwairi, subhanallah. Cuma saya sedikit lah, maksudnya adik daripada dua yang sulung ni. So adik ni sekadar bercakap sedikit dulu, insyaAllah kita bagi kepada abang-abang lah insyaAllah. Apa yang menjadi big why? Pada saya big why lah, bila tanya tentang apa yang menjadi pendorong, sudah pasti almarhum Ustaz Murtada, ini abang saya sendirilah, ya, beliau mengasaskan dulu adalah pusat dakwah Darul Murtada. Setelah dia meninggal, dia daftarkan tu ada SSM, atas sole proprietor, so dia ditutup dan kita buka kepada ketika tu kompleks dakwah Darul Murtada, dan ada beberapa permasalahan yang Allah tak izinkan, maka berlaku masalah dalaman membuatkan terpaksa berpecah pula daripada KDDM. Wujudnya ketika tu Pertubuhan Darul Hikmah Malaysia sampailah hari ini Murtada Dakwah Center. Itu adalah isu-isu yang saya yakin ada keadaan yang Allah memberikan satu ujian tu adalah disebah kepada nak giving you a better platform, giving you a better way, insyaAllah. Cuma apa yang berlaku dalam pada Murtada Dakwah Center adalah dulu saya dalam bidang korporat, saya dalam perniagaan.
Saya mengajar di Masjid Surah adalah memang passion. Sebab tu saya punya syarat untuk mengajar di Masjid Surah, saya tak letakkan kalau siapa tak bayaran saya tak akan pergi. Sebab saya bukan nak, saya tidak mengatakan tidak kepada mana-mana penceramah ataupun pengkuliah yang nak jadikan tu sebagai mata pencarian. Tetapi pada saya memegang kalam Al-Imam Syafi'i, jadilah jutawan baru jadi pendakwah. Saya memegang kalam tu. Pada saya tidak salah kepada orang yang nak mengambil upah, tetapi pada untuk diri saya rasa saya tak kot, sebab saya rasa saya dalam bidang perniagaan. So bila pada 3 hari bulan 1 2018 ketika almarhum Ustaz Murtada itu abang saya accident, Allah mengizinkan satu peluang yang saya rasa itu mungkin sekali seumur hidup lah. Jadi Allah izinkan selama 11 hari almarhum Ustaz Murtada koma, saya duduk di hospital jaga dia. Sebab tak tahu, saya memang rasa bonding dengan almarhum sangat. Sebab sebelum dia kemalangan pun dia duduk mesej saya. Saya ingat lagi sebelum dia kemalangan, beberapa jam sebelum dia accident, dia mesej, dia kata, "Assalamualaikum Isra, aku dah hantar, dah transfer duit beli kabin. Office kami sekarang tu adalah duit dia transfer duit." Saya masih ingat lagi, itu dah last lah yang dia mesej. So, waktu saya jaga dia 11 hari tu, untuk makluman Cik Khalid, setiap kali saya, kan dia koma, kepala dia pecah, tepung kepala pecah, tapi Allah izinkan 11 hari dia dalam keadaan dia koma di hospital. Setiap kali saya bercakap tentang masjid, saya bercakap tentang perjuangan Madat sekarang ni, mesti dia akan ada respon. Sampai doktor kata, "Ustaz keep talking," benda-benda macam tu. Sebab itu benda yang bila dia bagi respon, maksudnya dia ada react. Mungkin dia mendengar, cuma dia tak sedar. So waktu tu saya janjilah pada diri, saya kata, baik hook baik crook, saya akan perjuangkan apa yang dia dah mula buat. Walaupun tak ada apa lagi, untuk makluman waktu tu tak ada apa, cuma beli office tumpang di tanah orang, itu sahaja ada sekarang. Tapi alhamdulillah untuk sekarang dalam tempoh 3 tahun, sekarang kita dah ada tanah yang bernilai lebih dari 4 juta, kita dah bayar selesai, kita dah tambun tanah pula, nilai tanah 2-3 juta, tambun pula lagi 2 juta. Kemudian kita dah ada bangunan tahfiz, daripada sebab tahfiz yang kita bangunkan dah ada lebih daripada 10 orang pelajar habis 30 juzuk. Dan kita ada ratusan pelajar anak yatim kita bantu untuk jaga. Dan itu adalah apa yang kita gerakkan sekarang lah. So pada saya satu benda, sebenarnya dalam apa yang kita nak buat, sebenarnya apa perjuangan yang last kita nak? Bila kita nak bawa kepada dakwah, kita nak bawa kepada kebajikan, kita nak bawa kepada kemanusiaan, apa jua benda yang paling penting adalah you kena ada clear big why. Alhamdulillah juga Allah jadikan, macam saya clear lah big why saya, sebab saya, dia panggil Ustaz Triple Y kan, Yaakob Isra Yusof. So memang clear lah kot kan. So Allah izinkan, big why saya memang, saya pernah sebut pada tim, dia kata, sebab tu saya kata kalau semua tim tak ada pun, saya seorang pun saya akan jalan juga. Sebab saya kata benda yang saya buat ni tak boleh untuk kita mulakan sekali. Bayangkan kalau dah sahabat saya Nadir dan juga Musa buat dalam keadaan dia berhenti. Banyak, tadi saya sempat tanya kepada sahabat saya Musa, kan dia ada sekolah di Syria, ada di beberapa tempat yang lain. Kalau terhentinya, bahkan 4, 5, 600 anak pelajar kita akan hilang pendidikan. Tuan-tuan pegang satu, bila mana nak mengubah seorang manusia, nak bagi orang seorang bahagia, senang je. Tuan-tuan bagi makanan, bagi duit dekat dia, dia akan bahagia. Tetapi kalau tuan-tuan nak mengubah dunia, bukan dengan makanan, bukan dengan semata duit, tapi adalah dengan pendidikan. The only with education you can change the world. Kan? Kalau hanya sekadar bagi duit, bagi sebagainya, percayalah, it's not a solution. It's just a short term punya penyelesaian sahaja. So pada saya dorongan yang sangat memberi kekuatan adalah almarhum Ustaz Murtada. Sebab tu setiap kali kalau saya penat, of course bila terlibat dengan ni saya pesan untuk 2 orang 3 orang sahabat saya juga, bila you terlibat dengan NGO, benda kemanusiaan, kebajikan, dakwah, dan juga you ada duit yang you terima daripada dia orang, Tuan Guru Haji Adi dia punya pesan ni, dia pesan direct pada dia, kata kalau kamu buat kerja dakwah, kamu buat kerja macam ni tak diuji, tak kena fitnah, tak kena orang kata, maka ada kerja benda yang tak betul yang kamu buat. Maksudnya mesti kena ada mehnah, tribulasi, fitnah yang kamu kena hadap, saya kena hadap. Dan of course membangunkan Madat tu sendiri banyak. Saya naik turun mahkamah ni kira sampai kan, naik turun mahkamah ni jadi benda yang biasa. Cuma kita pegang satu kalau kita tak buat tu suruh takut, malah yang fitnah kita yang kena. Kena SPNM-nya, kena sebagainya. Kita teruskan. Dan alhamdulillah saya kuat dengan staf-staf lah. Apa pun ujian, staf tak tinggalkan kita, staf masih bersama. Dan ada bulan kita tak ada duit. Dulu saya ingat lagi, staf kata tak apa Ustaz, tak payah gaji pun tak apa. 40-50 orang staf kata macam tu. So macam saya kata okay, we keep fighting for what we are doing, what we are start, we going to end. Habiskan juga insyaAllah. Tu sekadar penorong adalah almarhum Ustaz Murtada. Dan sekarang of course saya meletakkan perjuangan untuk membangunkan ummah
untuk membawa sistem pendidikan yang lebih baik. Bukan kata yang sekarang tak baik, tapi pada saya yang lebih baik. Kalau dulu orang menghafal Quran 4-5 tahun, sekarang bila kita gabungkan banyak silibus-silibus yang dah ada pun di dunia, saya bukan try and error, saya pergi lebih dari 7-8 negara, kita tengok mana tahfiz yang baik silibus manhajnya, maka kita himpun dan kita buat MOU. Dan yang sekarang kita buat dengan Karantina Tahfiz Indonesia, mereka dah melahirkan lebih dari 25,000 pelajar yang habis 30 juzuk dalam kurang setahun, maka kita buat MOU dan kita dapat result yang sama. Dalam tempoh setahun beroperasi, dah berbelas orang yang habis 30 juzuk. So, you don't have to fight each other, tak perlu untuk kita nak bersaing pun. Bila kita wujudkan persaingan, ada pihak kalah dan menang, tapi kita saling melengkapi. Seperti mana perjuangan yang Finlandia buat hari ini, menghimpunkan 3-4 NGO besar-besar di Malaysia. Sebab apa? Kita bukan nak bersaing pun. Kalau yang Nadir dapat duit banyak, still manfaatnya dapat kepada rakyat Palestin. Kalau Musa dapat duit banyak, still dapat manfaatnya kepada orang Syria. Yang penting apa? Satu je, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita nak perjuangkan. Wallahu a'lam. Tes, okey. Alhamdulillah, satu orang kata perkongsian macam mana bermula dan bagaimana kita di kalangan entiti-entiti dakwah ini, dia adalah sebagai kita menjaga penjuru masing-masing, dan ada kalanya kita sentiasa perlu antara satu sama lain, dan inilah yang kita tengah praktikkan. Mungkin ada orang kata kenapa ada cinta Gaza dan kenapa ada cinta Syria. Mengapakah kalau dapat donation tinggi pun, apakah kita tak terasa kenapa kau bagi kat Syria, kenapa kau tak bagi kepada NGO kau sendiri contohnya. Dan kami melihat bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh cinta Gaza, cinta Syria ini sangat unik. Kerana apa? Kerana mereka menjadi pemangkin ataupun catalyzer kepada satu benda yang boleh jadi impossible. Contohnya untuk misi winter yang lepas, bagaimana beberapa NGO bergabung tenaga menyampaikan bantuan untuk Syria contohnya, dan bagaimana beberapa NGO yang lain juga bergabung tenaga menyumbang, dan mereka sendiri melakukan public donation, public crowdfunding dan sebagainya, dan mereka menyalurkan kepada cinta Gaza Malaysia. Kerana apa? Kerana dua organisasi ini adalah organisasi yang diyakini oleh masyarakat, yang menyampaikan bantuan itu terus kepada beneficiary. Sebaik, soalan seterusnya kepada Tuan Adi dan juga Tuan Musa. Soalan sama sebab adik-beradik, jadi soalan pun sama. Soalannya adalah, apa yang menyebabkan adik-beradik ni buat kerja macam ni? Umur muda lagi. Umur muda lagi, 30 lebih, tak sampai 34 lagi. Tuan Adi 34 ke? Ke 33? 32. Turun satu. 32. Tuan Musa umur berapa? 27. Berapa tu? 27. 27 dan 32, 33. Jadi umur bawah orang muda, syabab. Mengapakah antum meletakkan hidup itu kepada jalan yang jarang orang muda nak buat? Tuan Adi lagi pergi duduk kat Gaza, gatal duduk kat Gaza. Kenapa? Tempat yang kata duduk dalam penjara, kenapa nak duduk dalam kawasan yang terkepung? Tetapi Tuan Adi pilih untuk itu. Tuan Musa kalau Tuan Musa buat bisnes rasanya lebih baik, tetapi pilih jalan untuk mewakafkan diri untuk jalan ummah ni. Mungkin saya beri dulu kepada Tuan Nadi, kemudian Tuan Musa boleh sambung, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Tuan Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Suara okey Ustaz Khalid? Tuan Khalid jadi ustaz hari ini. Hari ini jadi ustaz dah. Boleh, alhamdulillah, jelas, terang dan nyata, izhar hakiki. Saya ingat tadi nak buat sesi dalam bahasa Arab. Sebab saya rasa tiga-tiga panel boleh bahasa Arab. Lepas tu Tuan Khalid pun nampak boleh bahasa Arab sikit-sikit. Allah. Syuaya. Terima kasih pertama sekali kepada pihak Finlandia yang mengusahakan projek virtual showcase kita yang pertama di bumi Malaysia pada hari ini. Terima kasih kepada
Kekanda Ustaz Yaakob Yusra yang berada bersama-sama dengan kita, dan terima kasih kepada Adinda Musa Nuwairi yang berada bersama-sama dalam perkongsian kita pada hari ini. Walaupun kita punya projek nama dia Showcase Salju, tapi saya rasa saya satu-satunya ahli panel ataupun satu-satunya yang akan berada dalam program ni yang betul-betul berasa kesejukan salju pada hari ini. Walaupun saljinya nampak dekat belakang Ustaz Yaakob lagi banyak daripada saya, tapi sebab saya berada di Gaza pada hari ini dengan cuaca lebih kurang 10 darjah Celsius, kat sana pun dah jam 2-3 petang. Dekat sini kami ni baru jam 9 pagi. Tapi alhamdulillah hari ini kita bergabung dan kita berada bersama-sama di dalam satu majlis untuk kita bersama-sama berkongsi insya-Allah, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya ditanya oleh Tuan Khalid sebab apa kami berada bersama-sama di dalam projek-projek ataupun bantuan kemanusiaan, kerja-kerja yang dilakukan, pewakafan diri untuk orang lain ni. Dan saya rasa manusia ni secara fitrahnya sebenarnya memang dia dicipta untuk memberi, dan memang dia dicipta untuk berkongsi. Sebab itu adalah hakikat penciptaan bila mana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, wa ma khalaqtul insa wal jins illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah ni banyak aspek dia. Kita ada ibadah yang mana kita pulangkan haknya kepada Allah seperti solat, seperti puasa, dan ada juga hak ibadah yang kita pulangkan kepada manusia. Dan hak ibadah kita kepada manusia ni ialah untuk menjadi manusia yang baik, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi orang yang boleh membimbing, untuk menjadi orang yang boleh memberi. Maksudnya manusia ni dia keluar saja ke dunia, memang Allah ciptakan dia sepatutnya memberi kepada orang lain dan berkongsi kepada orang lain. Tetapi dengan kesibukan dunia dia, dengan hiburan yang ada, dengan kelalaian, dengan kesibukan kerja dan sebagainya, maka dia tersimpang daripada jalan tersebut. Jadi saya rasa satu kekuatan yang ada pada kami, saya dan juga adik Musa Nuwairi, ialah alhamdulillah kami berada di dalam keluarga yang mana sejak daripada kecil memang kami dibesarkan dan diajar untuk memberi. Itu mungkin kelebihan yang saya rasa kita kena tekankan di dalam keluarga-keluarga Islam kita yang lain secara khusus. Sebabnya apa yang kita buat ketika anak kita masih kecil, ketika anak kita masih memandang kepada kita, dia memberikan kesan yang sangat besar kepada anak kita bila dia dah besar nanti. Saya dan Musa lahir di Scotland, di Edinburgh, Scotland. Masa tu ayah tengah buat masters di Edinburgh, saya lahir, dan selepas daripada itu dia buat PhD pula di Scotland. Musa pula lahir. Dan saya ingat, antara benda-benda yang saya ingat di Scotland ketika itu ialah bila mana ada seorang budak ni, orang putih, dia turun ke rumah kita, rumah flat student yang kami duduk, dan dia sebut kepada ayah, dia ketuk pintu rumah, dia kata, "Time to eat. I want something to eat." Dia kata, "Aku nak benda yang boleh aku makan." Jadi apa yang dibuat ketika itu, mak dan ayah dia keluarkan apa yang ada, sebiji apple ke, paket biskut yang ada, dia keluarkan, dia bagi kepada budak tersebut. Dan begitu juga saya ingat ketika mana kami berada di Scotland, dalam keadaan ayah sibuk dengan pengajian dia setiap kali winter, ini yang betul-betul winter, yang turun salji dengan jalan yang penuh dengan kesesakan dan kesejukan, kami akan berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang mana dibuatnya winter gathering, berkumpulnya orang-orang Islam di Scotland dan sebagainya untuk berkongsi dan bercerita tentang dakwah. Jadi walaupun kami ketika itu masih kecil, masih lagi merangkak, masih lagi baru nak belajar berjalan, tetapi bila mana kami tengok, oh rupanya hidup ni bukan semata-mata ayah aku keluar kerja pukul 8 dan dia balik pukul 6 petang, tetapi ada benda yang lebih besar. Ayah saya sampai sekarang, dia keluar daripada 8 pagi sampailah petang, pukul 5 petang. Pukul 5 petang dia sampai ke rumah, lepas maghrib dia akan ada masjid tempat dia mengajar. Selepas habis masjid, mengajar di masjid, selepas isyak pula dia akan keluar dengan program usrah dan sebagainya. Jadi kerja tu berterusan, dan contoh itu yang kita nampak dan kita belajar daripada contoh tersebut. Jadi ibu dan ayah saya rasa adalah faktor paling besar pada sebab apa kami berada di dalam kerja-kerja kemanusiaan ini. Dan ibu dan ayah yang ada dalam zaman ini, di dalam era yang penuh kesibukan ini, dia kena banyak memberikan contoh kepada anak-anak. Sembahyang Jumaat bersama-sama dengan anak-anak, bagi duit kat anak RM1, suruh dia yang masukkan dalam tabung. Ataupun nampak jiran yang kesusahan, kalau pun tak susah pun, masak lebih sikit bagi kepada jiran dan sebagainya.
barulah kita akan dapat menjadi orang yang akan sentiasa mahu membantu. Sebab kita ni kesusahan ni dia tak perlu dicampakkan ke Gaza untuk jadi orang yang boleh bantu, ataupun tak perlu dicampakkan ke Jordan macam apa yang berlaku pada Musa, tak perlu juga berlaku tragedi dalam keluarga seperti apa yang berlaku kepada Ustaz Yaakob Yusra, tetapi di sekeliling kita memang ada orang yang sentiasa memerlukan. Kita nampak dengan mata kepala kita, tinggal saja kita nak buka mata hati kita, insya-Allah kita akan mampu menjadi orang yang sentiasa berkeinginan untuk memberi. Wallahu a'lam. Apa yang mendorong Tuan Nadi, Tuan Musa dalam bekerja-kerja selain daripada apa yang dikongsikan oleh kekanda Tuan Nadi tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Khalid selaku moderator pada hari ini. Ustaz Yaakob yang dah lama saya follow di dalam Facebook, pengisian-pengisian yang sangat hebat, juga tentulah orang yang tak asing dalam hidup saya, yang di mana kami membesar sama-sama. Kanda saya iaitu Nadi Al-Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang menonton pada petang ini. Apabila ditanya tentang siapakah yang memberi, yang mendorong saya personally sebagai salah seorang pengasas kepada Cinta Syirah Malaysia, saya rasa saya tak dapat nafikan jawapan yang akan diberikan tak lain tak bukan benda tu datang daripada keluarga lah. Macam mana yang disebut oleh kanda saya, abang saya. Ini bukan, ramai orang macam tak betul ke dia abang betul ke semua kan. Dia memang abang kandung lah, memang abang betul. Dan selepas daripada keluarga, beliau iaitu abang saya juga adalah salah seorang yang mendorong saya untuk membuka Cinta Syirah Malaysia lah. Dan apa yang diceritakan oleh abang saya tadi, bagaimana kami dididik semasa kecil, saya rasa itu memberi kesan yang sangat besar. Walaupun masa kita kecil, kita tak perasan benda tu. Kita macam tiba-tiba mak kita panggil, okey tolong bagi lauk kat orang sebelah. Kita anggap benda tu adalah benda yang sangat biasa. Apa yang kita fikirkan, okey malam esok apa agak-agak adik lauk yang dia akan balas. Itu apa yang kita fikirlah masa kita kecil dulu. Dan kadang-kadang kita macam, kenapa aku yang dipilih kali ni untuk hantar. Dan kami, untuk makluman semua, kami 8 beradik. Jadi bila 8 orang dan sangat ramai, jadi kita diajar untuk berkongsi tu memang daripada kecil. Dan apa-apa saja benda tu dia menjadi satu benda turun-temurun lah. Macam baju, kita akan pakai baju abang kita, barang-barang elektronik, handset, apa semua benda tu kita dapat. Okay, kalau dia dah habis guna, barulah ada beli yang baru, barulah kita akan dapat. Jadi benda-benda macam tu saya rasa dia benda-benda yang mendidik secara tidak langsung. Benda yang bila kita dah besar, barulah kita fikir, oh mak ayah aku buat macam ni, sebab nak aku fikir bila besar kita kena berkongsi. Ada jiran, kita kena kongsi lauk. Ada tabung semasa hari Jumaat, kita kena masukkan duit, apa semua. Jadi benda macam tu. Dan tahun 2013, di mana tahun Cinta Syirah Malaysia itu disubuhkan, masa tu saya budak-budak, sekarang pun budak-budak lagi kot. Tapi masa tu lagi budak-budak lah, 2013 tu saya baru 19 tahun. Saya tak, masa mula-mula kita nak buka Cinta Syirah Malaysia ni, saya memang tak tanya dengan saya punya mak ayah lah. Sebab saya boleh agak, diorang akan kata, tak payahlah nak sibuk. Itu saya punya sangka buruk kepada mak ayah. Saya fikir macam, kalau tanya pun mungkin diorang akan kata tak payahlah, fokus belajar. Sebab saya tahu diri saya macam mana, sekolah menengah kan kita dengan lompat pagarnya, pergi tengok bola, apa semua, kita bukan baik daripada kita ada nakal kita. Tetapi orang yang saya pilih untuk tanya berkenaan dengan buka CSM ni adalah abang saya lah. Saya ingat lagi masa tu tahun 2013, saya tanya dengan dia, saya WhatsApp dengan dia, cakap dia, kita rasa
saya rasa saya kena buat something lah untuk orang-orang Syria yang berada di Jordan. Kalau kita tak buat ni, kita rasa sangat ralat disebabkan kita melihat apa yang Nadir Al-Nuri ini buat di Gaza. Bagaimana dia the one and only Malaysian yang ada dekat Gaza, dia boleh buat macam-macam dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang ramai. Jadi kita masa tu lebih kurang ada 2,000 orang Malaysia yang ada di Jordan. Kita tak boleh buat something untuk orang-orang yang berada, orang-orang Syria yang berada di Jordan. Dan masa tu 2013, perang Syria berlaku 2011. Jadi mereka sangat ramai dan mereka sangat baru, mereka sangat memerlukan semua benda. Jadi saya tanya dengan abang saya, dan dia adalah orang yang memberi izin. Dia yang memberikan green light. Dia kata kalau apa-apa yang kita nak buat dan benda tu adalah benda kebaikan, mulakan dulu. Mulakan dulu. Jangan sekat benda tu, fikir tapi tak buat. Jadi benda itulah apa yang abang saya cakap. Dan nama asal CSM tu sebenarnya Tangisan Syria di Bumi Jordan lah. Itu adalah nama asal kita sebelum kita tukar kepada nama yang lebih senang disebut lah. Dulu kita sebut TSDBJ, jadi orang susah nak sebut, tukar kepada Cinta Syariah Malaysia. Dan TSDBJ tu sebenarnya adalah idea daripada saudara Nadir yang bagi idea apa semua. Dan saya rasa itulah, bila kita dah start tu, walaupun kita expect benda tu kecil, tapi bila kita buat benda tu berterusan, saya rasa di dalam perjalanan sepanjang 2013 sampai sekarang 2021, banyak Tuhan yang buka jalan, banyak Tuhan yang bantu kita, banyak Tuhan bagi ruang. Tiba-tiba artis kita boleh bawa artis pergi misi, artis boleh cerita tentang kita punya NGO. Jadi benda-benda macam tu bila dibuat secara berterusan, walaupun kita rasa benda tu kecil, tetapi memang saya tak dapat nak nafikan memang Tuhan mudahkan urusan perjalanan sepanjang hampir 8 tahun lah kita buat. Tuan Musa, jadi saya nak garapkan dorongan Big Y ni antara Ustaz Yaakob, Tuan Nadir dengan Tuan Musa ni satu. Kita perlukan kepada Baitul Muslim. Keluarga Islam inilah yang membangunkan jiwa-jiwa anak-anak. Kalau Ustaz Yaakob ada buat program berkenaan dengan anak-anak yang ketagih gadget, nak didivertkan kepada menghafal Quran. Begitu juga kita tengok bila PKP ni, anak-anak semua dekat rumah. Mak ayah nak kena keluar bekerja. Jadi tinggal kat rumah anak-anak dengan gadget. Saya ingat waktu saya kecil-kecil, mak ayah bekerja. Jadi bila bekerja ni dia tinggalkan kita kat rumah, tapi dia potong tali kabel TV tu. Dia potong. Jadi kita balik nak buka tak boleh. Mungkin tak ramai keluarga yang potong kabel TV sebab tak nak bagi anak lara kat rumah. Dia sampai ayah kata kalau boleh tak nak ada jahiliah yang masuk ke rumah. Tapi hari ini jahiliah berada kat ujung tangan kita. Anak-anak penjahiliah tu berada kat ujung tangan kita. Jadi betapa challengingnya kita nak mendidik anak-anak dalam keadaan sekarang. Baik tuan, soalan yang seterusnya adalah, sebelum saya nak pergi pada soalan tu, kepada kita bukan sahaja bersiaran di YouTube. Di YouTube ni adalah yang berbayar, ya. Tetapi ada juga yang berada di luar YouTube. Di Facebook Murtaza Dakwah Center ada, di Facebook Ustaz Yaakob juga ada, di Facebook Cinta Syariah ada, di Facebook Philandia juga ada, di Facebook Cinta Gaza juga ada. Jadi siapa yang menonton kami di Facebook, untuk antum semua, untuk anda semua bersama kami sehingga pukul 9 malam nanti, insya-Allah boleh beli tiket melalui link di bawah, dan anda akan kita bawa ke dalam grup ataupun ke dalam live yang akan berakhir sehingga pukul 9 lebih nanti. Hari ini kita ada ramai yang ingin berkongsi. Saya terkesan dengan beberapa orang artis yang berkata kami ini tak mampu nak duduk kat Gaza. Kami ini tak mampu nak pergi misi-misi ini. Tak larat ataupun kami takut untuk pergi. Tapi apa yang kami mampu adalah untuk kami sumbangkan masa dan tenaga kami untuk hadir pada hari ini untuk misi kemanusiaan ini. Ada yang tiba-tiba artis dari Indonesia ni, kami tak pasti macam mana dia boleh tahu. Dia kata kami tak nak apa-apa, kami nak live, kami nak sumbangkan. Itu sahaja. Dan mereka antara orang yang beli tiket
beli tiket, dia orang beli tiket sampai berkali-kali beli tiket. Kita kenapa beli tiket? You memang dah akan duduk kat dalam ni kan. Jadi boleh beli tiket, nak beli tiket macam mana? Just klik dekat QR code yang ada dekat bawah tu. InsyaAllah kita akan bawa kepada satu platform untuk beli tiket. Dan belilah tiket dan juga buatlah sumbangan, kerana dengan pembelian tiket dan sumbangan ini akan terus pergi kepada NGO-NGO yang kita sokong, sangat sayang, iaitu Cinta Gaza dan Cinta Syria. Baik, soalan kepada Ustaz Yaakob. Mungkin duduk orang kata sebagai seorang da'i atau sebagai seorang pendakwah ini, adakah Ustaz turun untuk sampaikan bantuan misi-misi di luar? Pernah tak Ustaz join, ataupun ada tak pernah Ustaz join misi-misi kemanusiaan mana-mana yang menyebabkan Ustaz rasa perlu untuk kita bersama dalam kerja-kerja amal yang besar ni? Tafadhal Ustaz. Okey, baik. Bismillah. Terima kasih kepada Saudara Khalid dan dua sahabat saya lah, masya-Allah. Baru tahu kata Musa Nuairi lebih muda. Muka dia nampak lebih matang, sebab mungkin banyak buat pahala tu, insya-Allah. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Pada saya, of course, kalau semua kerja yang melibatkan kebajikan ataupun ni, saya meletakkan kalau dalam tim, saya meletakkan saya orang pertama lah yang akan kena buat. Sebab walk the talk is the top priority pada mana-mana pun yang nak jadikan lead by example tu. Sebab ramai orang yang boleh bercakap. Hari ni kita tengok bila ada tokoh-tokoh yang Ustaz Abid Liu, ada beberapa tokoh yang publikkan perbuatan mereka. Ramai orang yang kata, seronoknya kalau seronoknya kalau ada ramai Ustaz Abid Liu, kalau jadi macam Ustaz Abid Liu, kalau kaya macam Ustaz Abid Liu. Kita terlupa daripada kita nak bercakap itu, lebih baik kita buat macam tu. Macam saudara Musa kata tadi kan, daripada kita nak tunggu, ada orang yang dia tunggu dapat banyak baru nak mula memberi. Percayalah, orang yang menunggu macam ni, you takkan dapat banyak. Ada orang nak tunggu jadi kaya baru nak start menderma, baru nak start sedekah, baru nak berwakaf. Jangan tunggu kaya, kamu menderma berwakaf sampai kamu kaya. Yang ni kalam dikeluarkan oleh Datuk almarhum Datuk Harundin. Kan, beliau sebut, dia kata apa? Jangan tunggu alim baru nak berdakwah, tetapi berdakwah sampai jadi alim. Jangan tunggu kaya baru kamu nak berdakwah, baru kamu nak menyumbang, baru nak sedekah, tetapi sedekah sampai kamu jadi kaya. So ini adalah konsep yang perlu dibawa, termasuk dalam bab memberi ni. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata haqqu muslimin ala muslimin, situ ada 6 hak sama muslim tu yang kita kena. Di antara Nabi kata apa? Yang pertama Nabi kata apa? Wa iza stansahaka fansah lahu. Bila kamu tengok saudara kamu yang susah, maka kamu bantu dia. Bantu ni juga disebut dengan banyak. Ada bantuan yang dibelikan dengan harta. Kan, kita ada duit, kita nampak kawan kita tak ada duit nak makan, kita beri banyak duit kat dia, maka selesailah satu permasalahan tersebut. Tapi ada orang yang dia tak mampu dengan duit, maka dia bantu dengan cara idea. Ada orang yang dia boleh menulis. Kan, dia buat copywriting yang elok-elok, maka dia tulis berkaitan contohnya misi winter kita ni, misi musim sejuk kita ni. Walaupun dia tidak menyumbang, tetapi dia bantu untuk sebarkan kepada orang lain. Ada orang yang dia mungkin tak boleh. Dia kata, Ustaz, saya kalau tulis ni, saya otak saya tak bersambung, Ustaz. Saya tak boleh nak tulis. Tak apa, banyak lagi ruang kamu boleh buat. Kamu tekan butang share. Kamu tengok dekat page Nadir, tengok dekat Musa Nuairi. Apa yang mereka buat, misi-misi, kita be part of it dengan cara bantu untuk kita share benda tersebut. Atau dengan seringan-ringan benda, kita nak tekan butang share pun tangan tak boleh juga, tak larat, jari saya ni ada masalah, tak boleh nak tekan butang share. Tak apalah, kamu tolong cari, ambil telefon ke orang kita. Assalamualaikum, ni nak minta tolong. Boleh tak aku kenal hang ni ada duit banyak, hang beli rokok dia kan, hang beli rokok sehari RM15 kan, tukang spori merita kan, merita pula jenama Honda sampai punya, boleh tak nak minta tolong sangat, aku sayang kat hang ni, boleh tak aku nak tolong kempen, bukan nak tunjuk kata kebaik sebab aku tak ada duit, aku tahu hang ada duit sikit, boleh tak hang sumbang RM50. Jangan masuk ke aku, kalau masuk ke aku sikit aku pula beli rokok sama. So hang tu direct kepada Cinta Syria, Cinta Gaza, agar semua kita dapat pahala. Maka siapa yang mengajak ke arah kebaikan dan orang tu buat, maka dia akan dapat pahala tanpa mengurangkan apa yang kawan tu lakukan. So pada saya, the only way kalau kita nak bagi kefahaman kepada orang, we start doing now. Kan? Tak perlu nak tunggu jadi nak tubuh pula Cinta Syria kedua kan. Tak perlu nak tunggu nak tubuhkan yang besar-besar. Kita mula daripada yang kecil. Allah janji dalam Quran, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Sebesar zarah pun kebajikan yang kita buat, Allah akan bagi dengan kebaikan, balasan kebaikan. So, start doing now. Jangan tunggu
Ada orang nak tunggu, dia kata saya habis PKP baru saya nak buat. Terkorok bila nak habis PKP. Ni dah setahun dah duk PKP, PKBB, PKDD, nak benda tu kan. So start buat sekarang. Kan? Tanya jiran sebelah. Kan? Bagi tahu kat jiran, okey, tanya, hari ni masak apa? Masak ni, okey tak apa. Hari ni saya hantar lauk. Kita masak lauk apa ni? Ayam masak kicap. Tak apa, apa salahnya ambil seketui, ambil 2 ketui pergi hantar dekat dia. Sahabat Nabi ketika Nabi cerita tentang bab sedekah, sahabat pakat lari balik ke rumah sebab apa? Nak tengok apa yang ada di rumah. Kan? Tadi Nadir cerita bila ada orang susah main tu nak minta makanan, itu adalah sunnah yang Nabi ajarkan. Pergi masuklah rumah cari apa yang ada bagi. Kan? Maka ketika balik para sahabat ni main berjumpa dengan Rasulullah, ada sahabat datang, wahai Rasulullah, aku cuma ada tulang kaki kambing je yang aku dah pernah masak tulang ni dan aku akan jemuk untuk masak lagi. Nak abang kata miskin dah susah sungguh. Kalau tanya sahabat-sahabat kita Nadir dan sebagai orang Arab, mereka tak makan tulang. Saya duduk di Mesir dulu seronok sebab tulang boleh pergi ambil free kat kedai. Nak buat sup tulang, saya bukan kata go out terus pun boleh. Sebab apa? Boleh buat balik dekat 10-20 kilo tu free. Tapi sebabkan di Mesir ketika tu terlalu ramai orang Melayu, orang petani, orang Indonesia, dia tahu orang Melayu suka makan tulang, dia jual. Tu pun segenih. Segenih ni baru 5 kupang duit kita. Kalau kita ni RM10. Harga Yahudi tu, harga Palestin sungguh. 5 kupang tu boleh bawa balik. Sampai saya dengan isteri saya waktu tu hampir setiap minggu kami akan buat sup tulang untuk bagi budak-budak Malaysia makan. Waktu tu duit tak banyak, so saya akan bawa balik dalam 20 kilo, pergi kutik-kutik kat kedai, and then balik isteri saya masak sup, buat mi dan sebagainya, panggil anak-anak Malaysia, budak-budak Kedah kita makan 30-40 orang sekali, seronok itu adalah kepuasan. Waktu tu duit tak ada, so kita mula dengan apa yang ada. So sahabat menjumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, aku cuma ada tulang kaki kambing ni yang sikit tu je. Maka tidak diperkecil dan tidak digelak-gelakkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah kata apa? Kamu balik masak dan lebihkan kuah. So sahabat ni buat apa? Kuah tu je pergi hantar. Bayangkan sahabat lain tak buat, orang Kedah panggil tak buat pedajel. Tak buat naya. Kalau kita bayangkan orang main hantar kat rumah kita, hantar kuah kosong. Oh, tuan-tuan kita bahan kat dia. Ni menatang apa ni? Kalau kita lah kan. Tapi dah sahabat dan Rasulullah ajarkan ada sahabat buat benda macam tu, orang menghargai. Lepas tu adab bila kita menerima sesuatu, walaupun hatta benda yang tak boleh kita makan ataupun benda yang kita tak minat, ambil dulu. Itu adalah hadiah. Ambil, terima dan kemudian hadiahkan balik. Kita ada kencing manis, jiran sebelah main hantar musangking. Kan? Kencing manis tak pun tahu, jangan kencing orang ni. Kan? Dia main hantar musangking. Orang kencing manis tak boleh makan durian sebab kalori, kolesterol apa semua tinggi kan. Kita ambil dulu. Jangan marah terus. Ni dia boleh keluar kata hang nak bunuh aku. Tak ya, sabar, ambil. Kan? Tunggu kawan tu balik, hantar pula ke orang, akan dapat pahala. Ni dia diajarkan Rasulullah. Maka bermula pada kita saat ni, kita dulu lead by example untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Percayalah, tuan-tuan, tidak ada magic yang berlaku dalam hidup tuan-tuan. Seperti mana dua orang sahabat saya sebut tadi, daripada tarbiyah baik Muslim yang betul, environment yang betul daripada mak ayah, menteladankan kepada anak-anak. Buat mula daripada hari ni, tuan-tuan nak pergi masjid, bagi duit ke anak. Derma yang tuan-tuan nak buat tu, bagi duit ke anak. Sampai saya kadang-kadang anak saya pula tazkirah kat saya. Anak-anak saya Alhamdulillah semua lelaki. So anak-anak saya kalau nak saya pergi masjid, dia akan minta, Walid nak duit. Sebab bukan kata saya baik, sebab saya tak kisahlah RM1 ke 5 kupang ke, ajarkan dia. So bila kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang tengok markah, tengok awet, kita terlupa. Kan? So anak ni yang kata, Walid nak duit, nak derma. Dia dah jadi satu rutin pada dia. Dan mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan anak-anak saya ni boleh menjadi penerus kepada apa-apa jenis pergerakan yang baik untuk ummah. Saya selalu pesan ke anak saya, Walid tak kisah kalau kamu tak pandai, tak dapat nombor 1 di sekolah. Tapi Walid nak kamu jadi nombor 1 dalam pergerakan ummah. Walid tak kisah kamu tak dapat apa-apa sekali. Kamu tak perlu jadi doktor, tak perlu jadi ni. Kalau jadi itu bonus untuk kamu. Tapi kamu jadilah doktor kepada masyarakat. Kamu jadilah pendakwah kepada masyarakat. Kamu tak perlu jadi terkenal. Kamu perlu jadi terkenal dengan Allah. Jadi jadikan pada saya, kita mula sekarang. Jangan tunggu benda yang kayangan, nak tunggu ada duit banyak, nak tunggu ada jenama, nak tunggu ada follower sampai 8 juta, 80 ribu orang. So tak perlu, start doing now. Hatta kucing di depan rumah pun tuan-tuan pilah bagi dia makan. Tuan-tuan dah dikira sebagai seorang yang memberikan manfaat kepada ummah, yang memberikan manfaat kepada alam ini. Alam perlukan pada bantuan. Alam perlukan daripada nilai kebaikan yang kita nak bagi. Hatta kalau kita tak bagi, dia tak rugi apa. Yang ruginya adalah kita semua. Wallahu a'lam. Aduh, maknanya kita nak kena perhebatkan bait kita, rumah kita ni kena perhebatkan. Jadikan rumah yang betul-betul melahirkan penerus ummah nanti insya-Allah. Baik,
Mungkin saya nak minta bagaimana kalau Tuan Nadir boleh ceritakan sedikit keadaan sekarang di Gaza dan apa program ataupun apa inisiatif yang telah dijalankan oleh Cinta Gaza Malaysia sekarang di bumi Gaza, dan apakah saat-saat cemas, mungkin Tuan Nadir boleh ceritakan saat cemas Tuan Nadir berada di sana, macam mana keadaan dia. Mungkin kita duk anggap, kita duk rasa macam ada setengah orang mengatakan bahawa dekat Palestin biasa je sebab kita pergi melawat, tengok ada yang pergi melawat, ada yang pergi buat travel agent pergi ke sana sebagainya, rasa senang, tak ada apa je pun. Tapi apakah keadaan sebenar yang ada di Gaza? InsyaAllah, tafadhal Ustaz. Terima kasih sekali lagi kepada moderator kita pada hari ini, dan kita bawa sikit cerita situasi terkini apa yang sedang berlaku di bumi Palestin ketika ini. Dan sedih untuk kita sebutkan bahawa Palestin ketika ini sedang berdepan dengan hari-harinya yang paling gelap, sedang berdepan dengan situasi yang sangat menyakitkan, dan sedang berdepan dengan orang kata pengkhianatan demi pengkhianatan yang menyebabkan saat ini Palestin sangat-sangat memerlukan kepada ummah. Dan antara kecelakaan yang telah dibawa ini ialah bila mana naiknya Presiden Trump. Sebagaimana yang kita tahu, tahun lepas dia buat 3 perkara yang sangat besar yang memberikan kesan mendalam sehingga kepada hari ini kepada perjuangan di bumi Palestin. Yang pertama sekali, dia pindahkan lokasi embassy US daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada Tel Aviv ke kota Al-Quds, Jerusalem, yang menyebabkan kota Al-Quds diiktiraf oleh US sebagai ibu negara kepada Israel. Dan walaupun tindakan itu adalah tindakan yang sangat besar, kita jangkakan kebangkitan umat Islam, dan sebagaimana berlaku sebelumnya, alhamdulillah umat Islam bangkit untuk tempoh yang sangat pendek, mungkin beberapa bulan, kemudian perkara itu berlalu sebagaimana berlalunya kejatuhan demi kejatuhan ummah yang lain, dan menyebabkan sehingga kini kota Al-Quds milik kita telah menjadi ibu negara kepada negara haram Israel. Yang kedua ialah isu pengilhakan yang dibuat oleh Trump melalui plan Deal of the Century yang dibuat olehnya, walaupun tidak mendapat sokongan oleh hatta kepimpinan US sendiri, tetapi pada masa yang sama dia memberikan pengiktirafan secara tidak langsung kepada pengilhakan annexation tebing barat yang berlaku di seluruh kawasan tebing barat, yang menyebabkan pada hari ini bertambah puluhan penempatan haram yang baru, yang menyebabkan ataupun menjadikan sedikit demi sedikit tanah Palestin ini berkurangan. Dan pada masa yang sama, Trump juga telah kick off apa yang disebut sebagai normalisasi bersama dengan negara-negara Arab, walaupun sebenarnya normalisasi ini dia ada sisi baik dia, sebab negara-negara Arab yang buat normalisasi dengan Zionis Israel ni sebenarnya memang daripada dulu adalah syaitan-syaitan, tapi hari ini ditanggalkan topeng dia dan kita nampak kesyaitanannya. Jadi alhamdulillah kita kenal siapa musuh kita, tetapi pada masa yang sama yang menyedihkan dan menyakitkan kita ialah dikala negara-negara Arab ni berani untuk menanggalkan topeng mereka dan menunjukkan wajah mereka yang sebenar, umat Islam tidak ada yang berani, ataupun negara-negara Islam tidak ada yang baru yang muncul untuk menjadi hero kepada perjuangan di bumi Palestin ini. Hero-heronya masih lagi hero yang sama, yang mana pergerakan mereka, yang mana kuasa mereka adalah terhad, seperti Turki, seperti Qatar yang membantu dengan bantuan kewangan, seperti Malaysia, Indonesia yang membantu melalui NGO antarabangsa dan sebagainya, tetapi tidak ada watak baru, tidak ada Salahuddin Al-Ayyubi baru, tidak ada pemimpin baru yang nak memunculkan diri dia dan mengatakan bahawa tinggalkan isu Palestin ini kepada aku, maka aku akan menyelesaikannya. Maka Trump meninggalkan legasi yang sangat buruk di dalam sejarah Palestin. Biden naik, kita tak boleh nak sebut alhamdulillah. Orang selalu tanya kepada saya, adakah Biden lebih baik untuk Palestin? Saya sebut sebenarnya Biden ni bila dia naik sebagai PM ataupun sebagai presiden yang baru di US ni, dia seolah-olah doktor, dia datang kepada kita dan dia kata kepada kita, alhamdulillah engkau sudah tidak ada kanser, tetapi engkau ada diabetes dan kaki engkau kena dipotong. Macam tu dia punya ibarat dia. Walaupun tidaklah seteruk Trump, sebab dia pun dah berjanji nak pulangkan bantuan,
dia berjanji untuk menghentikan pengilahakan sebab berlanggar dengan undang-undang antarabangsa, tetapi pada masa yang sama dia masih lagi akan meneruskan dasar yang condong dan berat sebelah kepada Israel. Tahun ni akan berlaku banyak benda di bumi Palestin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama sekali ialah pilihan raya pertama Palestin yang akan berlaku sejak 14 tahun yang lepas. Tahun yang terakhir berlaku pada tahun 2006 bila mana Hamas menang. Kepimpinan Hamas tidak diiktiraf menyebabkan Gaza dikepung. Tahun ini selepas 16 tahun, selepas 15 tahun akan berlaku sekali lagi pilihan raya Palestin yang kita jangka akan berlaku pada bulan 5. Kita tak tahu apa permainan peringkat Palestinian Authority ataupun peringkat US ataupun peringkat Israel sendiri berkenaan dengan pilihan raya ini. Tetapi sekurang-kurangnya kita mengharapkan ada satu langkah ke hadapan yang boleh menyebabkan ada kepimpinan yang bersatu yang boleh berdepan dengan Zionis Israel. Dan yang kedua ialah pilihan raya Israel sendiri yang akan berlaku pada bulan 3, yang mana pilihan raya Israel ni adalah pilihan raya yang keempat berlaku dalam tempoh 2 tahun, yang menunjukkan bahawa keadaan politik di Israel sangat-sangat tidak stabil. Mereka berdepan dengan masalah ekonomi dengan sebab COVID dan sebagainya. Tetapi beza dia dengan beza kita ialah mereka sudah merancang untuk berdepan dengan semua ini. Kita tunggu dan memerhatikan kesan baru kita ambil tindak balas, sedangkan mereka telah sejak sekian lama merancang untuk berdepan dengan apa-apa situasi. Jadi itu secara ringkas apa yang sedang berlaku di bumi Gaza. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang kalian tahu sebenarnya, bumi Gaza ataupun bumi Palestin secara am, dia sentiasa berdepan dengan serangan, dia sentiasa berdepan dengan hentaman. Dia telah sejak tahun 2006 berada di dalam kepungan dan sangat-sangat memerlukan kepada bantuan kalian. Jadi kami Cinta Gaza Malaysia sejak 2013 bila mana saya asaskan Cinta Gaza Malaysia ini, kita buat kerja-kerja kemanusiaan sebagaimana yang dilakukan oleh NGO yang lain. Banyak NGO yang dah berada di sini sebelum daripada kita, telah membantu sebelum daripada kita. Dan kita lakukan kerja-kerja yang sama, tetapi pada masa yang sama kita menyedari bahawa kerja-kerja kita di Palestin ini dia tidak boleh berlaku secara one off ataupun dia tidak boleh berulang-ulang kita buat benda yang sama sebab benda itu tidak akan selesai selagi mana bumi ini tidak dibebaskan. Jadi kita pergi satu langkah ke hadapan, kita asaskan Cinta Gaza Malaysia, kita asaskan juga pusat kajian strategik kita ataupun pusat inisiatif strategik kita di bumi Gaza yang akan mengkaji dan melihat apa yang kita boleh buat sebenarnya yang boleh bawa kita sekurang-kurangnya selangkah lebih dekat kepada pembebasan bumi Al-Aqsa. Apa projek-projek yang boleh kita buat pada tahun ini contohnya yang boleh memberikan pusingan, tak perlu kita cari duit setiap tahun, dia boleh memberikan pulangan kepada pihak penduduk di bumi Palestin. Jadi antaranya tahun ini insya-Allah kita akan buka ladang lembu, kita akan buka ladang ayam, kita akan buat projek-projek peternakan, kita akan buka kita punya mall dan sebagainya. Insya-Allah maka kita boleh memberikan hasil kepada penduduk di bumi Palestin ini. Dan kalau kita nak ceritakan mungkin terakhir Tuan Khalid, kita punya pengalaman di bumi Gaza ni terlalu banyak. Kalau mungkin orang lain dia mengharungi banjir sampai ke pinggang dan kesejukan dengan sebab duduk dalam banjir dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 2014 selama perang 51 hari yang bermula pada 10 Ramadan 2014 saya berada di bumi Gaza. Kita keluar setiap hari untuk memberikan bantuan dalam keadaan letupan roket berlaku di sekeliling kita. Saya duduk di sebuah klinik ketika itu di tingkat 5 dan satu ketika rumah dekat sebelah rumah saya ini dibom oleh Zionis Israel. Ketika itu baru nak buka puasa. Alhamdulillah rumah ni dia bergegar setiap kali berlaku serangan tu macam kita tengah bermain roller coaster. Tapi ketika itu dah tengah-tengah perang, kita pun dah biasa dengan letupan. Kita buka tingkap tengok, oh bukan rumah aku yang kena bom. Maka kita tutup balik tingkap dan sambung buka puasa. Esoknya kita turun ke tempat yang dibom, sahabat-sahabat kita tanya kepada mereka, dia kata, oh ni rupanya tempat simpanan roket milik Mujahidin. Dan kalaulah tempat tu dibom sekali lagi pada ketika yang sama dan roket-roket tersebut meletup, maka seluruh kawasan tu memang akan tidak ada lagi. Jadi alhamdulillah perkara itu tidak berlaku. Kita berada bersama-sama pada hari ini, insya-Allah kita kongsikan bersama-sama pengalaman di sini. Subhanallah. Rasanya kalau dah jadi macam apa, bunyi roket waktu tu dah jadi macam bunyi ayam berkokok kot. Dah rasa macam biasa. Ya, alhamdulillah. Mungkin dalam keadaan
kita orang yang duduk yang tidak tidur dalam aircon mungkin, ataupun tidur dengan bilik tilam yang empuk ni, mungkin tak faham kot macam mana bunyi roket. Lepas tu kita tengok buka tingkap, bukan rumah aku. Kalau rumah aku, kalau kita buka tu tiba-tiba rumah sendiri tu, maknanya tak boleh buka pintu dah, tak boleh buka tingkap dah lah tu kan. Mungkin kita buka-buka tu kita nak dengar malaikat je tanya ma rabbuka ya. Tapi mungkin benda tu kalau bila kita cuba rasai, mungkin kita agak orang kata susah nak merasainya, tapi bila kita cuba fikirkan Allah hantarkan ujian itu, dan ujian itu telah diceritakan untuk kita bersama, so kita yang dapat dengar ni pun, apa kata kita hulurkan sedikit sumbangan kepada misi-misi ini, kerana apa yang kita lakukan tu mungkin boleh mengubat ataupun boleh menghancurkan dosa kita, ataupun boleh menjernihkan hubungan kita dengan manusia yang lain. Mungkin Allah angkat martabat kita juga. Baik, untuk soalan kepada Tuan Musa, mungkin Tuan Musa boleh ceritakan, mungkin Tuan Musa dulu memulakan inisiatif waktu belajar di Universiti Al-Bait kan, waktu di Jordan, kemudian terus mewakafkan diri untuk kerja-kerja Syria, untuk rakyat Syria. Mungkin Tuan Musa boleh kongsikan kepada kami apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Cinta Syria Malaysia, dan juga apakah inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk pelarian untuk rakyat Syria yang berada dalam Syria, dan juga mungkin ada pelarian di perbatasan Lebanon, di perbatasan di perbatasan Turki dan sebagainya. Mungkin Tuan Musa ingin kongsikan apa aktiviti tersebut, dan pada masa sama ada tak any incident yang very significant to yourself yang menyebabkan kita rasa kita nak terus memberi, terus berbakti. Jadi saya jemput Tuan Musa, tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Khalid lah. Baik, berkaitan dengan apa yang kami Cinta Syariah Malaysia lakukan. Untuk Cinta Syariah Malaysia ni, dengan sebab kita ni buka, boleh kata kita buka NGO ni kira main langgar je lah, macam tu lah lebih kurang buat permulaannya lah pada tahun 2013 tu. Dengan sebab kita buka hanya sekadar kita rasa kita perlu lakukan sesuatu untuk orang-orang Syria yang berada di Jordan tu. Jadi kita tidak ada perancangan yang rapi, yang 10 tahun akan datang kita nak buat apa, 5 tahun akan datang kita nak buat apa. Jadi benda-benda tu disusun berdasarkan apa yang kita lalui. Jadi bila tahun 2013 kita nampak apa orang Syria perlukan pada ketika itu adalah mereka memerlukan kepada keperluan asas. Mereka perlukan beras, mereka perlukan minyak sebagai contohnya, mereka perlukan keperluan asas. Jadi selepas setahun, diorang mula memerlukan kepada penempatan yang tetap. Jadi apa yang kita buat pada ketika itu, daripada kemah itu kita tukar kepada rumah. Daripada rumah itu kita buat satu penempatan yang lebih lengkap, ada surau, ada playground untuk anak-anak bermain. Jadi benda-benda macam tu dilakukan berdasarkan apa yang kita lalui lah. Dan selepas 3 tahun lebih kurang Cinta Syariah Malaysia ditubuhkan, apa yang kita nampak selepas kita dah bagi keperluan asas, kita dah bagi penempatan, diorang perlukan kepada pendidikan. Dan saya rasa sampai ke hari ini Cinta Syariah Malaysia memang kita fokus sangat banyak kepada pendidikan lah. Sampai kita punya misi kita punya visi kita juga, fokus kita adalah untuk pendidikan lah, untuk education anak-anak Syria. Dan pada tahun saya, kalau tak silap saya 2016, kita mula fokus betul-betul di dalam bidang pendidikan, dan di tahun yang sama juga kita mula menubuhkan sekolah lah untuk anak-anak Syria yang berada di Jordan lah. Walaupun sekolah tu bukan satu sekolah yang maksudnya formal, dapat sijil daripada kerajaan Jordan contohnya, tetapi bagi kami ketika itu budak-budak ni perlu datang ke sekolah. Sebab kalau diorang tak pergi sekolah, diorang akan buat benda-benda lain yang mengarut lah. Diorang akan ada di jalanan, kadang-kadang kacau orang, kadang-kadang ada yang terpaksa bekerja apa semua. Jadi bila kita dah ada sekolah ni,
dia menjadi satu institusi yang lengkap lah. Kita dapat anak-anak Syria, kita dapat tahu mak ayah dia, kita dapat kenal mak ayah dia, kita dapat buat, kalau kat Malaysia sekolah kita dapat buat macam PIBG, kita tanya dengan family dia, datang rumah mak ayah dia, tanya apa masalah, masalah kewangan macam mana. Jadi benda tu bagi saya dia menjadi satu center untuk kami bergerak lebih jauh dan untuk kami kenal lebih dalam tentang orang-orang Syria. Sebab saya punya prinsip, kalau nak tolong satu-satu bangsa tu kita kena pro dulu. Kita kena kenal dulu dorang, kita kena tahu dulu dorang ni daripada mana, kita kena tahu dulu sejarah dorang, yang paling penting bahasa dorang. Untuk kita cakap tu kita dapat dalami dengan sangat-sangat dalam supaya kita dapat bantu mereka bukan saja dari segi kewangan apa semua tapi dari segi psikologi juga. Sebab kita tahu diorang adalah mangsa perang, anak-anak Syria itu adalah mangsa perang, dari segi psikologinya, dari segi trauma peperangannya memang sangat teruk. Jadi fokus kita adalah untuk pendidikan, dan sampai ke hari ini Citra Syariah Malaysia kita ada 3 buah sekolah. Yang pertama kita ada di Jordan, yang kedua kita ada di Turki yang insya-Allah akan dipindahkan masuk ke dalam Syria, dan yang ketiga adalah di Malaysia lah. Dan kita ada lebih kurang 400 ke 500 orang student, yang mana bagi saya benda ni sangat benda yang sangat penting lah. 500 orang ni kita mengharapkan 500 ini kalau dia menjadi orang yang dia menjadi manusia pun saya rasa itu adalah satu benda yang dah buat kita happy. Sebelum daripada 500 mungkin kita kecilkan sampailah ke satu hari nanti mungkin anak-anak Syria yang di bawah pendidikan ataupun education Citra Syariah Malaysia ini, mereka boleh buat something untuk negara diorang. Sebab kalau kita tanya anak Syria, diorang nak balik. Diorang tak ada yang macam aku nak stay kat sini apa semua. Majoritinya akan kata kalau Bashar tu dah mati, diorang akan balik untuk bangunkan negara diorang balik. Jadi anak-anak macam mana yang kita harapkan untuk bangunkan Syria itu balik. Itulah apa yang kita cuba bentuk daripada sekarang, berumur sekarang, sebab kita tak tahu bila diorang akan balik. Jadi bila masa saja kita kena ready bagi diorang pendidikan untuk diorang bangunkan negara. Bagi saya itu benda yang sangat penting. Tuan Musa, bila menceritakan bila Citra Syariah ada 3 sekolah, dia sangat bermakna kepada anak-anak Syria. Kami juga kenal beberapa orang Syria remaja yang sedang meningkat dewasa umur mereka. Tetapi mereka ni telah disantuni oleh NGO-NGO yang membawakan mereka jauh daripada Islam. Jadi anak-anak muda yang umur belasan tahun, yang 18 tahun, 19 tahun, yang ada yang kita kenal 2 tahun lepas masih lagi bertudung, tapi hari ini dah pakaiannya dah seperti bukan lagi macam orang yang melambangkan orang yang mengamalkan Islam. Mereka ditaja untuk masuk ke universiti private yang ada dekat Malaysia, dan benda ni rasa macam dosa tu pada kita kalau kita tidak wujudkan satu jalan untuk keluarkan mereka. Kalau kita tak sambut tangan-tangan mereka, maknanya dosa tu jatuh pada kita lah. Kita buat tak tahu je. Jadi jutaan terima kasih kepada Tuan Musa di atas usaha Citra Syariah Malaysia ini. Dan mungkin untuk penutup sesi kita bersama, saya nak jemput Ustaz Yaakob Yusra untuk kita kongsikan Ustaz, dalam keadaan kita sempit. Saya rasa ramai orang dalam keadaan pandemik COVID ni sangat sempit hidup dia. Ada yang rasa macam dah hilang dunia ni dah hilang untuk dia, dah hilang harapan. Kadang-kadang tu ada yang gajinya 20,000 sebelum ni, tapi hutang banknya sekarang adalah pada dulunya adalah mungkin dapat gaji 40,000, mungkin hutang bank 30,000. Tapi bila terpaksa berhenti kerja dan sebagainya, menanggung pula hutang bank yang 30,000 ni, dah jadi asnaf pula dengan gaji tak ada dan sebagainya. Dalam keadaan macam mana, dalam keadaan rakyat kita, orang Malaysia ni susah, macam mana kita nak mengeluarkan sumbangan, sedangkan kita rasa sangat nak makan pun tak cukup, nak buat tu pun tak rasa macam tak betul, rasa semua bersalah. Mungkin Hajat sedikit sentuhan hati daripada Ustaz Yaakob
untuk kita dapatkan motivasi untuk terus hidup dalam keadaan serba kesempitan, tapi dalam masa yang sama kita menyantuni saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia. Tafadhal Ustaz. Okay, baik. Terima kasih kepada sahabat saya Khalid dan dua orang. InsyaAllah, tabarakallah. Saya sangat kagum lah terus terang bila dengar apa yang Nadir dan Musa sebut. Sebenarnya benda tu adalah untuk diri saya lah yang sebagai tetamu pada hari ini, bukan untuk orang lain pun. Dan bila sebut tentang dalam bab memberi dan kesan yang berlaku, kalau kita tengok laporan-laporan ekonomi dunia sekalipun, kan, WHO, PBB, angka pertambahan dipanggil extreme poverty bertambah dengan keadaan kadar yang sangat membimbangkan. Kalau normalisasi sebelum COVID-19, kadar extreme poverty ni maksudnya hak susah gila-gila, kira meloreh terus ni, kalau tak ada nak makan apa semua pun tak ada ni. Kalau di Allahumma salli ala Muhammad, pada kadar yang biasa pertumbuhannya biasa di antara 1 hingga 3% sahaja. Ada sekitar 500 juta extreme poverty di seluruh dunia. Within among COVID-19, less than 1 year, pertambahan dan pertumbuhan itu naik mencecah hampir 9%. So, itu 3 ke 4 kali ganda pertumbuhan yang berlaku, menunjukkan benda yang sangat tidak sihat. Dan sebenarnya saya try buat calculation, kalaulah umat Islam saja, kita tak ambil yang non-Muslim. Sebenarnya non-Muslim punya NGO power. Melinda Foundation, they are giving more than 4 billion USD. Secara dalam tempoh kurang 2 tahun. 4 billion is not a small amount. Itu adalah satu angka yang menakutkan. Kalau kita 4 billion ni, Allah, kan? Kira orang kata pi haji balik hari tu tak boleh lah sebab tak sah rukun, kan? Tapi kira boleh pi sarapan dekat Jepun, kan, berak dekat China, kan. Lepas tu jangan berak kencing tak sekali, kan, dia tahan lepas berak tu dia tak kencing lagi, pi kencing pula dekat Mesir, kan. Buat duit banyak, ada private jet, pilot tak tahu kerja buat apa. Aku nak kencing sebab pi toilet aku kat sana dia pakai best, tak pakai ayak. So 4 bilion ni satu angka yang sangat besar. So Melinda Foundation, kalau kita tengok the total up daripada Bill Gates punya dengan dia punya bini, dah funder more than 40 billion secara total. Itu yang direkodkan. Dan they are one of the biggest NGO in the world lah, yang paling besar dunia, yang mempunyai nilai pemilikan aset yang cukup besar. Tapi bayangkan kita memerlukan orang Islam yang boleh bawa ke arah tu. Saya bercita-cita untuk bawa Madat itu sendiri pada tahun 2025, kita ada nilai lebih daripada 1 bilion aset, dan saya sampai peringkat nak IPO kan. Saya study dan saya sendiri terlibat dalam bursa, dan saya rasa benda itu sangat relevan untuk dibawa, sebab di dunia belum ada IPO yang didagangkan atas nama kemanusiaan. Maksudnya IPO tu konsep dia macam mana? Kita dagangkan IPO kita, saham kita tu atas misi-misi bantuan. Maksudnya orang beli tu sebab apa? Nak support bantuan. Daripada duit itu habis dengan satu bantuan, why not kita rolling duit itu dijadikan satu farsa ekonomi yang baik. Ada 1 bilion, so pakat-pakat beli saham tu dan kita jadikan itu sebagai aset dan itu jadikan wakaf. Dan itu yang wujud kepada Al-Azhar hari ini. 960 tahun Azhar beroperasi, tak pernah kita tengok satu video komersial Assalamualaikum, kami nak bayar yuran pelajar, tak ada. Tak ada. Sebab apa? Dia ada auto sustain within 960 tahun punya sistem wakaf. Cuma hari ini kita modernkan lah. So pada saya, apa yang berlaku hari ini, kalaulah daripada 1.7 bilion umat Islam, mewakili 23% populasi di seluruh dunia, kita ada 23% kota umat Islam, kita ada 1.7 bilion. So daripada 1.7 bilion, let's say 1/3 yang layak mengeluarkan zakat. Sekarang secara official kita ada sekitar 1.7 bilion bahagi dengan 3, kita akan dapat sekitar berapa ratus juta dapat. Dalam 600 juta lah, 580 juta orang. So sebenarnya dengan 580 juta orang yang layak, maksudnya kita ambil sulus 1/3 sahaja yang layak mengeluarkan zakat, maksudnya kita cukup untuk mencukupkan hampir keseluruhan data extreme poverty. Maksudnya saya layak mengeluarkan zakat, let's say zakat saya RM10,000, maka RM10,000 saya dah cukup untuk tampung satu keluarga yang susah secara tahunan terus. Nadir layak mengeluarkan zakat, dia bagi seorang. So sepatutnya Allah jadikan
yang disebut zakat 34 kali dalam Quran tu, memang satu benda yang mustahak. Kalau kita keluar, kita dah bantu orang yang susah. Tapi kenapa hari ni benda tu tak check and balance tu tak berlaku disebabkan ramai yang tak keluarkan zakat. So tolong ramai kawan-kawan yang sedang menonton, start giving yang wajib dulu. Yang zakat ni benda yang wajib. Kamu berdosa besar tak keluarkan zakat. Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj disebut kan dalam kitab Jam'ul Fawaid. Nabi kata apa? Aku melihat orang yang kena azab banyak di antara orang yang tidak mengeluarkan zakat. Mana zakat bukan zakat fitrah je, cek weh. Orang Melayu kita ni setelah keluar zakat fitrah kira kemas jalan ni, kira dabik dada. Kan zakat fitrah RM6 setahun, terkorok dia. Kan Starlight Day baru tahu. Zakat fitrah tu adalah pada bulan Ramadan. Ni zakat pendapatan, zakat perniagaan. Hak nu kok puluk dakat tak puluk dakat di tangan tu zakat emas. Ada dia punya kiraan pula. Nak orang yang buat padi, zakat padi. Orang yang bela binatang, ada zakat ternakan, zakat binatang. Lembu cara kiraan lain, kambing cara lain. Kan? Unta cara kiraan dia. So, semua tu sepatutnya perlu dikeluarkan. Dan ingat, pengalaman ni wallahi saya tengok depan mata. Saya terlibat dalam perniagaan dah lama. Bila tahun 2016, 2017 berlaku anjakan fashion. Maksudnya kalau tuan-tuan pergi di Bangi tu, semua orang berniaga ni, ya Allahu Rabbi. Macam dengan bagi free. Penuh dulu kat Bangi tu, Baring Center tu, kira orang duk main ni, kira beli barang tu macam dapat harga, macam cuma. Punya ramai. Tapi tuan-tuan, waktu tu ramai. Banyaklah wujud macam cendawan. Founder-founder, jenama-jenama baju kan. Tudung kali api neraka semua. Macam-macam ni dia buat keluar. Macam-macam produk, macam jenis fashion yang sangat-sangat terkehadapan lah waktu tu. Tapi tuan-tuan, waktu tu saya ada seorang. Kalau sebut nama, confirm tuan kenal. Tapi sekarang dah tak ada dalam market. Dia ada hampir lebih dari 400 cawangan ketika tu. Kalau tuan-tuan buka di radio, semua iklan dia je. Kan? Sale dia mencecah 9 angka, ratusan juta ketika tu setahun. Kan? Tapi tuan-tuan, Allah cabut sekali je. Bila tanya boleh, saya tanya dia, okey, kita bukan nak bincang macam mana tu, kita nak cari kenapa, apa punca agar kita tak melalui jalan yang sama. Satu benda dia kata, marketing ni buat semua benda dah. Habis segala mak nenek kelas masuk dah. Abang dia kelas apa, maka dia hantar tim ataupun dia masuk. Tapi satu benda ya, dia terlopong. Zakat sahaja. 2.5% yang dia kedekut dengan Allah, Allah tak ambil 2.5. Allah ambil 200% daripada kehidupan dia. 400 cawangan tutup. Sale 9 angka, habis bergolek, berguling, habis. Hutang pula, dah lah habis sale. Sale tak dapat, tak cukup. Hutang pula dah sebab kemasukan barang banyak, kan tak terjual, kedai tutup, maka sekarang takkan dia nak pakai aku, ada lebih kurang 400,000 lah pakai, jenuh pakai dia. Lagu Hindustan pun satu lagu pakai 10 pasang ni ada 400,000 kan, jenuh nyanyi. Maka Allah tarik bukan dekat 2.5%, beratus-peratus daripada nilai, sampaikan dia bercerai-berai, rumah terpaksa sampai bank tarik dan sebagainya. Jadi terhina dia hari ni. Dia kata, ya Allah, sebab satu ya, tak keluarkan zakat. So yang pertama pesan saya sebelum bincang buat sedekah, zakat perlu jadikan keutamaan dalam hidup. Siapa yang sedang berhutang, ganti balik. Ni peluang dia. Banyak. Di antara zakat tu baik untuk kita bagi kepada orang fakir miskin. Di antaranya yang pertama, bab makanan. Saya yakin dalam musim sejuk, saya pernah duduk negara musim sejuk ni pun, tengok ni belakang ni, nampak di belakang ni, tengah musim sejuk di Sungai Petani ni. Mengimbau kenangan waktu duduk di Mesir dulu, musim sejuk tuan-tuan. Allah, saya pula jenis orang yang dulu kurih kering tuan-tuan. Kan, kurih lah ni adalah isi sikit, nampak seperti sifat yang sempurna sikit. Dulu tuan-tuan nampak macam tak cukup sempurna tuan-tuan. Kurih ni Allahu Rabbi, nampak cengkung dan sebagainya. Waktu saya duduk di Mesir, tak ada lah sampai negatif, tapi pernah satu keadaan tu sampai kosong. Allah tuan-tuan. Waktu tu saya ingat lagi, kalau nak berak tuan kena istikharah tuan. Kalau boleh berak tu himpun 2-3 hari dulu berak. Sebab tak sangat sejuk tuan. Sejuk, dia tak lawak sikit abuk tuan. Saya nak mandi lagi lah. Kan? Kadang mandi sunat tak apa, kena mandi wajib meninggal kan. Tapi ni cerita kata musim sejuk ni, bayangkan kita yang waktu tu ada masa sejuk, kita ada rumah, kita ada pemanas, kita ada kain selimut yang tebal. Kan, still tak tahan. So saya tak dapat membayangkan bagaimana hal keadaan anak-anak kita di sana, di Syria, di Palestin, kan, di negara di Jordan yang dalam keadaan musim sejuk mencecah negatif. Maka tuan-tuan percayalah, kalau itu anak kita akan menangis. So hari ni jom kita bantu sama-sama untuk kita letakkan ini bukan orang lain. Inilah saudara kita. Kan, tidak mengasihi, tidak sempurna iman. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Nawawi syarah dalam kitab As-Sahih, dia tak sempurna iman seseorang itu selagi mana tak mengasihi saudaranya sebenarnya mengasihi diri sendiri. Saya yakin tuan-tuan dan saya tak akan membiarkan diri dan anak-anak kita dalam keadaan yang kesejukan, dalam keadaan yang kesusahan,
apatah lagi dalam keadaan sampai biru mulut mereka sebabkan sejuk, maka kita startlah bagi apa yang kita ada hari ni, kan? Dan dapat sedekah ni, Khalid, Nabi janjikan dalam hadis. Nabi kata apa? Dua benda yang Allah takkan tangguhkan di akhirat. Dunia Allah akan balas dah. Yang pertama, perbuatan kepada mak ayah. Perbuatan kepada mak ayah, you don't have to wait for akhirah. Di dunia, Allah dah boleh bagi dah. Nah, hang cakap lebih kurang dengan mak ayah, hang tunggu anak hang akan buat kang nanti. Dia kata, "Dok ustaz, anak saya berjuruh molek. Anak saya dak buat gitu." Tunggu. Ya mukhallibal khulub, tsabbit khulubana 'ala dini. Allah boleh membolak balik ke hati, senang kan? Allah boleh twist hati kita sekejap je. Kan? Maka jangan sombong dengan Allah. Hari ni anak kita nampak baik, bila-bila ke depan tak tahu. Hari ni anak kita nampak nakal, ke depan kita tak tahu. So apa yang kita buat is not about what you give, you get back. What you give, you get more. So start preparing now. Balik, kalau kita pernah cakap lebih kurang dengan mak ayah, minta maaf. Kalau kita pernah sakit ke hati dia, minta maaf. Tak terhina seorang anak minta maaf kepada mak ayah pun. Yang kedua, Nabi kata apa? Perbuatan yang Allah akan balas dunia adalah dapat sedekah. Dapat sedekah. Bagi di dunia, Allah akan bagi juga di dunia. Allah akan balas segera di dunia. Jangan takut. Jangan takut untuk dalam bab memberi. Saya pernah, ni secara personal lah, saya pernah beberapa kali saya travel. Bukan nak kata sebab saya baik, tapi nak kata bukti Allah tu benar. Maksudnya saya orang yang banyak dosa pun Allah masih bagi apa yang Allah janjikan. Allah bukan macam wakil rakyat. Rasulullah bukan wakil rakyat. Sembang aja terbang. Oh, selepas menang, saya akan buat sekian-sekian. Haram. Lepas menang tak main pun. Kan? Lepas menang, saya nak buat swimming pool untuk berenang. Lalu dia berenang seorang tu kan. Kan? Tak. Allah dan Rasul perkataan adalah benar. Tak ada satu pun yang sembang aja terbang. Maka saya pergi travel beberapa negara itu, saya ingat guys, saya sengaja tak bawa kad bank dan saya tak bawa duit. Tapi start memberi. Duduk kat airport bagi apa semua, biar sampai tak ada apa. Tapi sana alhamdulillah Allah mencukupkan. Dan pengalaman 2015 saya pergi Mekah, tak ada duit langsung. Tak ada hotel dan tak ada apa-apa. Beli tiket di Mesir, saya beli di sana, sampai di Jeddah tak ada hotel apa, sepatutnya tak boleh keluar sebab depa nak tengok muasasah mana kita pergi, sebab dia nak jaga kawalan, tak mau bagi orang tak balik kan. So sampai di Jeddah tu memang tak ada apa. Tawakal pada Allah ni, tawakal jangan buat aja bodoh tu lah. Tu saya tu macam batu tengah bodoh kan. Jadi buat. Tapi nak buat janji Allah tu benar. Beli tiket, bawa backpacker, semangat dengan kawan saya. Tapi sampai di airport Jeddah, masya-Allah tabarakallah, dalam keadaan nak kalau tak keluar dalam masa berapa jam, depa akan halau balik. Dia suruh tiket tu agar beli tiket baru untuk terus balik. Kalau tak akan ada kena ada dia punya denda yang dia letakkan. Saya duduk sehati tu buat sembahyang hajat. Sebab kalau kita tak sembahyang, dia suruh halau keluar kan, dia suruh keluar dari immigration tu jenuh sembahyang. Sampai tak tahu nak niat sembahyang apa dah waktu tu. Kan? Sembahyang tarawih lah kot. Kan? Tu sembahyang lagi tak selesai masalah aku buat sembahyang hajat. Dengan izin Allah, waktu dalam keadaan yang macam tu, dia kata janji Allah tu benar. Datang satu travel dengan 40-50 orang jemaah, dia datang, dia kata ni Ustaz Isra ke? Padahal 2015 bukannya terkenal sangat pun, bukan tak ada orang kenal. Saya duduk mengajar masih surau je waktu tu. Lepas tu saya berniaga. Orang berniaga lah kenal. Kebetulan waktu tu tiba-tiba ada jemaah yang dia kata Ustaz Isra, dia kata ada apa tau? Dia kata Ustaz kami ada masalah, Ustaz kena tolong. Saya kata tolong apa? Dia kata Ustaz macam ni, kami punya jemaah semua lepas, tapi mutawif sangkut. Mutawif seorang sangkut di airport, ada masalah pasport ke apa, jemaah semua lepas, mutawif tak ada. Dan kebetulan saya tak ada jemaah. Saya memang pergi nak backpacker seorang-seorang. Maka dia kata Ustaz boleh dah Ustaz minta tolong so kami key in nama Ustaz dalam sistem kami, agar Ustaz kami letakkan sebagai mutawif untuk kita ni. Tuan-tuan waktu tu Allah rasa kata aku dah sebagai ikut, saya nak keluar immigration tu pun tak boleh. Sebab tak nak, depa katanya hotel mana nak duduk dan depa nak tengok bukti. Bukan boleh main tulis macam dekat ni je lalang atas tu tak boleh. Depa nak tengok bukti betul tak book dan sebagainya. Mana tak ada. Kenderaan pun tak ada. Tapi bila Allah pendekkan cerita, Allah izinkan saya jadi mutawif depa. Yang syoknya saya kata, ni kali pertama saya main Mekah, macam mana nak jadi mutawif? Saya nak sembang datang apa? Saya habaq tu terang. Tu kali pertama saya pergi Mekah. Kan nak sembang mohon boleh ya? Saya kata saya tak boleh jadi ya. Dia kata dok Ustaz okey tak apa, tak ada pilihan. At least Ustaz tahu agak teori kan. Yang main ni at least Ustaz boleh cerita. Saya kata tak boleh. Kalau sebetulnya nak saya jadi mutawif, satu syarat. Saya nak satgi jemaah sampai dia duduk di hotel saat 2 jam, saya nak pergi buat umrah dulu. Agar at least saya boleh tengok Kaabah dulu, saya boleh buat rukun apa semua saya dulu. Saya selesai umrah wajib, baru saya bawa dia orang. Kalau tak, saya tak boleh bawa.
Allah tuan-tuan. Lepas tu dia kata, Ustaz tak ada pilihan, kami setuju. Cik, saya pun kemas bawa sampai dekat hotel tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan semua penat. Tuan-tuan piduk dekat bilik dulu. Sesuaikan diri dengan bilik. Kemas kita. Goreng pang-pang-pang. Dia pun duduk kat bilik. Saya cepat-cepat turun pergi buat umrah yang wajib kat atas saya dulu. Lepas tu bawa tuan-tuan rasa kemas langsung. Tahu dah Hajarul Aswad duduk mana, Rukun Yamani kat mana, Hijri Ismail kat mana. Tidak bongok. Tengok kita tak ada apa. Saya masuk-masuk buat selesai semua, bawa jemaah kata, okey tuan-tuan macam ni, macam ni, macam ni. Oh, cara dia pun kata, ustaz ni banyak kali dah main. Mana ada banyak kali tuan-tuan. Kan? Baru sekali ya pi waktu tu. Maka janji Allah itu benar. Lepas tu tuan-tuan jangan percaya cakap saya pun mungkin kadang banyak perkataan yang tak betul. Jangan percaya cakap saya, cakap Nadir, jangan cakap Musa, jangan cakap Cik Khalid. Tuan-tuan percaya dengan Allah dan Rasul. Hari ni start memberi sesuatu. Apa yang tu ada. Bukan payah pun tuan-tuan tengok di sebelah tu ada mesin scan. Tuan-tuan scan. Kan? Scan tuan-tuan bagilah. Apa yang tuan-tuan. Kalau tak ada tuan-tuan jangan risau. Mungkin nak rasa Finlandia boleh bagi alamat untuk kadang-kadang mereka ni nak post, nak bagi duit, mereka tak ada. Mungkin boleh bagi iPhone yang baru tuan-tuan beli tu pun boleh saya rasa. Kan? Ataupun tuan-tuan kirim gelang mah yang ada, hantarlah apa jua benda yang ada. Agar benda tu boleh realisasikan sebagai manfaat, yang mana kebenaran yang Allah janjikan is not what you give you get back, but you give you will get more. Jadi yang paling penting. Sebabnya data yang miskin dengan data yang orang kata B20 lah, yang ada kesesaan dalam hidup ni ramai gila. Tetapi bila tidak cakna, benda ni yang menjadi permasalahan, yang menjadi tidak balance pada alam ini. Kita perlukan lebih ramai orang seperti Nadir. Kita perlukan lebih ramai orang seperti Musa. Kita perlukan lebih ramai orang macam Cik Khalid. Kita perlukan lebih ramai orang seperti Ustaz Abid Liu. Kita perlukan lebih ramai orang yang suka memberi daripada menerima. Maka the only way nak realisasikan adalah tuan-tuan mewujudkan diri tuan-tuan sebagai salah seorang daripada tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Bukan menunggu bulan bintang, kan, duk tunggu terjun Allah ikat riban tahu daripada langit. Tak ada tuan-tuan. Kamulah yang ikat riban untuk diri kamu, persiapkan diri kamu, fasten your seat belt untuk kita berada dengan alam yang penuh dengan ujian hari ini. Tuan-tuan menangis tuan-tuan kalau kita tengok orang yang tak cukup makan. Tuan-tuan menangis tuan-tuan kalau kita tengok orang yang hari ni ada yang dah 2-3 hari tak pernah makan nasi. Sebab tu it's not optional but compulsory. Ini adalah satu kewajipan pada saya. Pada saya adalah kewajipan adalah untuk start banyakkan memberi. Demi Allah tuan-tuan, saat saya bercakap ni, walaupun saya touch, saya punya profit my first million ni pada umur awal 20-an. Tapi sampai hari ni, demi Allah, dalam akaun saya tak tahu ada duit banyak mana. Saya tak tahu ada duit banyak mana. Sebab pada saya, apa yang masuk, saya akan suruh keluarkan. Dan saya rasa tidak lebih 4 angka pun dalam akaun saya sekarang ada duit. Dan saya bahagia dengan apa tu. Bukan saya hidup nak menghimpunkan. Saya hidup untuk, pada saya untuk, saya cari untuk saya nak bagi balik. Sebab apa? Almarhum Ustaz Murtada ketika dia meninggal, tak ada harta kami nak beli faraid. Sebab apa? Semua dia bagi. Dia macam dah tak, macam malaikat Zuraid dah abang, Ustaz Murtada, esok komik nyawa hang. Tak, macam seolah-olah macam tu. Tak ada benda. Kalau kita nak roset tak ada. Semua dia dah bagi. Cek, lawyer kata, dia dah buat 14, dia dah sign 14A untuk tanah ni nak wakaf. Yang ni dia nak bagi. Saya kata bila dia buat? Bulan lepas. Walhal ni baru dia meninggal ni. Sampai lawyer tu pun tak tahu dia meninggal. Kan? So pada saya, we start setting out our self balik. We start dengan banyakkan memberi itu lebih baik. Kita mencukupkan orang makan, kesusahan orang. Jadikan kesusahan anak orang seperti anak kita. Tuan-tuan takkan pernah tidur lena dalam keadaan anak tuan-tuan lapar. Tuan-tuan takkan tidur lena dalam keadaan anak kita menangis. Tuan-tuan takkan tidur lena dalam keadaan anak kita dalam kesejukan. So set benda yang sama, tuan-tuan takkan tidur lena saat tuan-tuan tahu Nadir di Gaza sekarang tahu budak-budak ni tak boleh nak tidur disebabkan kelaparan. Maka do something dengan memberi. Biar kita bangun pukul 12 malam, telefon ni adik-beradik kita, jomlah kita 5-6 beradik, arwah mak kita meninggal lama dah. Bila jomlah kita collect malam ni juga RM10. Kan 5 orang dah dapat RM50. Maka RM50 dia boleh bantu mungkin 10-20 orang untuk makan pada waktu tu. Kan? Kita dengar Musa daripada Cinta Syria maklumkan di pendidikan di sekolah mereka memerlukan sesuatu. Ya kadang-kadang mungkin kita tak ada duit banyak tetapi kita ada pengaruh yang banyak. Kita ada grup, dalam grup WhatsApp ni tu tengok banyak mana grup kita ada. Kita ada grup sekolah rendah, alumni sekolah menengah, alumni universiti, grup bekas awet-awet, kan, grup makcik Tom Yam, grup makcik Bawang,
Grup masak apa tak jadi hari ni. Grup masak esok hari apa. Grup masak waktu ketika mati hari apa. Semua grup dah ada ni. Kenapa tidak kita sebarkan mesej-mesej Assalamualaikum, jom kita bawa satu misi untuk kita bantu waktu musim sejuk. Ya tuan-tuan, dia kata ustaz kami dah try buat, orang buat tak tahu. Tak apa, Allah akan ambil tahu. Pasal apa yang kita usahakan. Daripada dalam grup hanya kita duk sebar benda-benda yang tak menambah iman dan tak pernah menambah amal dalam kehidupan. Lebih baik menggunakan ia sebagai alat dan juga tools, weapon untuk tuan-tuan dan saya bina jambatan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hamba Allah yang setiap hari tuan-tuan tahu kerja dia buat apa. Kerja dia tak ada duit, dia miskin tuan-tuan. Dia tak ada apa-apa harta yang dia boleh bagi. Tapi apa yang dia buat setiap hari malam-malam pukul 11 12 malam dia akan pergi di kedai-kedai makan. Apa yang dia buat tuan-tuan, dia minta sisa-sisa baki makanan dalam tong sampah, dia masuk ke dalam plastik yang elok dan dia bawa dengan motor yang ada tayar orang ni kenderaan cacat tu. Kita tak boleh nak beri apa yang dia buat ni, pergi ambil sampah-sampah, adakah dia nak makan banyak betul dia ni? Belah saka ke apa? Tak tuan-tuan. Tuan-tuan dia buat apa? Dia cari sehari sampai kadang sampai 100 200 kilo makanan orang buang dan dia bagi kepada binatang-binatang yang dihimpunkan dalam satu tempat kan. Kucing lah, anjing pun semua dia bagi makan. Walaupun anjing yang kita nampak itu hina, tetapi tuan-tuan dia makhluk yang tidak berdosa. Dalam Sahih Bukhari sebut kan, dalam Sahih Bukhari ada sebut tentang seorang pelacur yang memberikan ihsan minuman kepada anjing yang dahagakan air, Allah boleh masukkan dia ke dalam syurga. Maka nilaian kebaikan di sisi Allah, rahmat Allah ini tidak berkecuali dan eksklusif pada mana-mana pihak. Semua orang layak untuk masuk syurga. Persoalannya jalan mana yang kita nak pilih. Kalau pakcik yang tak ada duit tadi boleh pergi kutip tanpa rasa malu dan tanpa modal, ambil makanan bagi binatang makan, ambil makanan bagi itik makan, ambil makanan bagi haiwan-haiwan yang kita nampak hina makan, maka mungkin permisah dia dengan syurga sekarang adalah hidup saja. Allah matikan dia, bangun di alam barzah dalam keadaan penuh amalan. Sebab apa? Makhluk yang tak berdosa doa kepada Ya Allah, nilah dulu pakcik yang hari-hari bagi aku makan Ya Allah. Makhluk tu tak berdosa, maka doa mereka tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena? Bayangkan kalau kita buat benda yang sama. Tak boleh bagi kepada manusia, bagi kepada haiwan. Tak boleh bagi kepada haiwan, bagi kepada tumbuh-tumbuhan ni banyak. Nah, kita tengok Ya Allah Rabbi, kan kawasan tu dah mai kawasan banjir. Apa salahnya bila berlaku banjir tu sebab apa? Sebab kita buat banyak pokok-pokok yang kita buang. Kita buat tanaman pokok. Wujudkan cinta pokok Malaysia. Ni dah ada cinta Syria, dah ada cinta Gaza. Tuan-tuan, cinta pokok. Apa masalah? Dia tu makhluk. Makhluk yang akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak malu apa? Malu apa bosku? Kan? Buat. So, jangan bagi alasan. So, start giving. Sebab dia dalam kehidupan kita, art of sedekah. Seni sedekah itu sangat besar. Cuma saya memfokuskan pada pendidikan dan dakwah. Musa, Fazil tengok fokus dia adalah kepada pendidikan dan kemanusiaan. Nadir, kemanusiaan, pendidikan dan pembebasan Al-Aqsa. Walaupun dengan objektif yang berbeza, visi yang sama. Semua nak syurga Allah. Percayalah. Kalam penutup tadi, alhamdulillah, satu peringatan untuk diri saya sendiri. Hari ini kita buat program, rupanya kita belajar sesuatu dari sesi pada hari ini. Saya teringat waktu 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas saya diminta untuk jaga tabung kutipan untuk Gaza. Waktu tu ingat, waktu tu banyak sukarelawan kata tak ada. Kami waktu tu bulan Ramadan, dia kata siapa boleh nak tolong jaga tabung dekat pasar malam sekian, bazar Ramadan sekian dekat Melaka waktu tu. Tapi bila sampai turn saya kata saya tak boleh minggu ni saya sangat busy. Jadi dia kata tak boleh, kena juga. Jadi saya pergi tu dalam keadaan hati tu tak ada. Pegang tabung, letak banting sebelah, ajak lagi 2 orang kawan tunggu. Tapi datang satu motor kapcai buruk, ada seorang makcik dengan seorang anak. Anak tu turun, makcik tu tanya ke anak dia, Kak Long nak makan apa? Kak Long nak makan apam balik. Bila Kak Long tu kata nak makan apam balik, mak ada RM5 je. So kita kena beli apam balik je lah, lepas tu kita balik. Jadi anak tu lalu depan saya, pertama sekali dia beritahu kat mak dia, mak ni yang Gaza yang tengah perang tu kan. So dia apa yang dia buat adalah, mak nak duit RM5, dia ambil duit RM5 tu masuk dalam tabung. So kita kata, kesiannya budak ni, nak makan tak ada buka puasa. So kita pun nak ambil duit RM50, dalam poket ada duit RM10, kita nak bagi ke anak tu. Tak sempat saya nak pegang tangan, nak panggil adik Kak Long tadi tu. Akak baru nak cakap, akak ada satu Pajero sampai depan
parking depan parking kereta, dia turun, dia agih-agihkan duit. Dan bila agih-agihkan duit ni, sampai turn adik ni dapat duit RM50. Ya. Dapat duit RM50. Adik ni lari pergi kat mak dia, mak ada orang bagi duit RM50. Duit saya ni tak sempat saya nak bagi lagi, RM10. Adik ni sampai kat mak kata, mak dia terus terduduk menangis. Ya Allah, aku dapat duit hari ni. Ni berkat orang kata, Ustaz cakap tadi apa? The more you give, Allah will give you more than that. Ya. So kita ambillah ibrah daripada sesi pada petang ini supaya kita menjadi insan yang memberi daripada insan yang meminta. Jazakumullah khair, saya ucapkan kepada Ustaz Yaakob Yusra, kepada Tuan Nadir, Tuan Musa di atas masa yang dilapangkan untuk sesi pada petang ini. Tahu antum semua sangat busy dengan kerja-kerja mengukuhkan ummah ini. InsyaAllah buat pada penonton-penonton yang menonton kami di YouTube, penonton-penonton yang menonton kami di Facebook, InsyaAllah anda ada masa lagi untuk beli tiket, untuk teruskan bersama kami. InsyaAllah boleh boleh scan QR code yang tertera, kerana live di Facebook akan ditamatkan dan akan diteruskan di laman YouTube. Jadi hanya yang membayar saja akan dapat link ke laman YouTube tersebut. Jadi ambil peluang, scan. Kalau tak boleh untuk join bersama dalam program tersebut pun, ambil peluang untuk scan, derma dan sumbanglah seberapa banyak yang anda mampu. Semoga dengan itu Allah mengangkat kita kepada tingkat yang lebih tinggi dan Allah mengampunkan dosa kita yang lalu, dan mungkin Allah menjadikan kita insan yang lebih kuat pada masa akan datang, insya-Allah. Dengan itu saya mengucapkan jutaan terima kasih lagi kepada ketiga tetamu kita pada hari ini. Dengan itu saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.